Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dia dah sarapan belum ni? Dah? Kalau dah, Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Okey. Ni. Okey. Okey. Alright. Okey. Baik, pertamanya Alhamdulillah, sama-sama kita ungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rezekikan kita untuk bertemu sekali lagi hari Ahad. Alhamdulillah, dalam banyak-banyak wanita, ini orang yang sedang Allah pilih untuk dibimbing hatinya, untuk dibantu perbaiki ibadahnya, insya-Allah daripada dunia sampailah akhirat, diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan, insya-Allah. Baik. Apa pun pada saya, tahniah pada semua yang datang hari ini. Sebab tak semua orang bila Allah bagi rasa nak datang, dia datang. Ada orang tahu hari ini ada majlis ilmu, betul tak? Bila AJK Muslimat, ya, bila Kak Emma dah war-warkan, ramai orang tahu. Kita tahu tapi ni nak melawan rasa nak datang tu, kan? Kerana kita ni banyak kerja kita di rumah, betul tak? Yang datang sini saya ingat mungkin ada yang pinggan tak basuh pun ada, betul tak? Tinggal kan, baju tak lipat, baju tak basuh, banyak kerja kita ni. Tapi Alhamdulillah, Allah beri kepada kita kesempatan, keringanan badan untuk kita hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ini tanda Allah sedang pilih kita untuk hari-hari terakhir kita diberikan kebaikan dunia hingga akhirat, insya-Allah. Kita hari ni kalau nak mati, kita sebut, tak tunggu sihat, tak tunggu sakit, ya? Mati tak tunggu tua. Ada orang kata nanti saya tua, saya buatlah ustazah. Tu tak, belum tentu sampai umur tua. Takut tua pun tak buat juga. Itu lebih memeningkan kepala, kan? Sekarang ni kita sebut sihat pun boleh sakit, sihat pun boleh mati. Saya minggu lepas mandikan satu jenazah usia 38 tahun. Tak ada sakit apa, meninggal dalam tidur je. Dia tidur pukul 12. Pukul 2 mak dia nak kejut dia supaya sembahyang zuhur, dah kerah dah. Nak sembahyang zuhur 2 tengah hari pula dah, 12 tengah hari. Jadi pukul 2 kejut untuk sembahyang zuhur, dah kerah dah. Jadi keluarga minta lah saya bantu uruskan jenazah. So saya bantulah. Kita mandikan jenazah pukul 11 malam. Dia meninggal petang. So tunggu pengesahan apa semua, maknanya dah settle, doktor sahkan kata mati. Keluarga minta supaya tak nak buat postmortem, terus je nak mandi jenazah ke bumi. So pukul 11 saya mandikan jenazah. Tidak pukul 11, pukul 8. Pukul 11 ke bumi, pukul 8 mandikan jenazah. Waktu mandikan jenazah tu, ya Allah, bersih. Kita tekan saluran najis kita sebelah kiri, kan, untuk kita istinjakkan jenazah. Tekan. Tak ada apa, bersih. Walau sikit pun tak ada. Padahal mak dia bagi tahu sebelum nak tidur tu dia baru sudah makan tengah hari. Jadi logik kita ni patutnya kalau baru sudah makan, dia akan ada lah najis walaupun sikit, kan. Yang ni memang kita masuk 2 jari memang bersih, Alhamdulillah. Itu bahagian dia, kan. Mungkin adalah amalan-amalan dia buat. Maka kita bersangka baik, ya. Itu bahagian dia yang Allah bagi kepada dia. Kerana apa? Kerana ada amal-amal dia yang mungkin orang tak tahu. So kita hari ni pun kita sedang berusaha mencari amal lah ni. Untuk dibawa ke mana? Nak dibawa waktu kita meninggal dunia dan juga bila kita sudah meninggal dunia. Ada orang waktu mati dia okey, lepas mati keluar aib-aib dia. Wala'ayazubillah. Maka kita hari ni, kita duduk di sini insya-Allah dengan semangat, mudah-mudahan Allah sudi nak ampunkan dosa kita. Allah sudi nak beri kebaikan kepada kita waktu kita mati dan selepas kita meninggal dunia, insya-Allah. Okey, kita nak sambung kitab Bidayatul Hidayah kita ni. Masih lagi dalam bahagian pertama, bab amalan taat. Kita nak sambung hari ni sepatutnya pada muka surat 20
27 kan? 27 29. Okey. Dia bab yang hujung tu doa kan? Doa tu doa masuk ke keluar masjid tu? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Tu ada tak perasan nak buka surat 26 rasa? 24. Jadi doa tu panjang. Doa ni baca bila ni? Kita recap sikit. Sebelum masuk masjid ke selepas keluar masjid? Masuk. Biasa kita masuk masjid kita baca apa? Allahumma ftah abwabal barakah. Biasa kita abwab rahmati. Biasa kita baca yang tu. Allahumma ftah abwab rahmati. Biasanya kita baca yang tu je. Tapi ulama kata rupanya ada lagi doa yang lebih panjang. Yang kalau kita baca sampailah di penghujung itu kan, ya Allah tambahkanlah cahaya kepadaku, anugerahkanlah cahaya kepadaku dan muliakanlah aku dengan cahaya serta jadikanlah untukku cahaya dengan rahmatmu wahai Tuhan yang merahmati. Panjang doa itu kan? Kenapa panjang-panjang? Lama nak boleh masuk pintu masjid ni Ustazah. Panjang doa. Kenapa panjang? Kenapa panjang? Nak cerita dekat kita. Orang yang soleh ini, dia punya pergantungan dengan Allah tu punyalah. Dalam bab nak masuk masjid pun, panjang doa dia kepada Allah. Tu orang soleh. Kita ni, doa lepas semayang pun pendek tak? Kan? Bukan doa lepas semayang pendek, semayang pun pendek masa kita. Tapi orang soleh begitu. Doa ni wajib ke? Doa masuk masjid ni wajib tak? Tak. Sunat je. Tapi kenapa dibaca dengan sedemikian panjang? Nak cerita apa? Nak cerita orang yang betul-betul nak minta dengan Allah, dia akan panjangkan munajat dia. Yang ni yang Nabi SAW buat. Kita hari ni berapa Rabiul Awal? 4. Alhamdulillah. Kau tak boleh jawab tadi, saya ingat nak suruh Kak Emma kunci pintu. Jangan siapa-siapa keluar, saya tak boleh jawab. Hari ni kita dah 4 Rabiul Awal. Biasanya orang sebut bulan Rabiul Awal ni bulan kelahiran Nabi, betul tak? Selain daripada bulan kelahiran Nabi, di awal bulan Rabiul Awal ini adalah waktu Nabi SAW berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Ingat tak peristiwa hijrah? Nabi berhijrah daripada kota Makkah. Nabi tak start berhijrah daripada 1 Muharram. Ramai orang ingat Nabi berhijrah 1 Muharram. Nabi berhijrah berapa bulan? 28 Safar. Nabi bergerak 28 Safar, sampailah disebutkan 2 minggu. Dalam bulan Rabiul Awal barulah Nabi sampai ke Madinah. Kalau kita mengaji sejarah kan, kita mengaji geografi. Sekarang ada dia subjek geografi ya? Ada? Ada. Lama dah tinggal sekolah tu kan. Jadi kalau kita mengaji geografi, Makkah duduk di tengah. Bawah Makkah apa? Ingat lagi tak? Siapa boleh jawab, kita bagi nasi lemak 2 bungkus sekejap lagi. Di bawah ni apa? Yaman. Naik atas Makkah? Di selatan Yaman. Di atas? Di atas apa? Di atas? Sudahlah. Kita pergi umrah, kita pergi haji ni lagu mana ni? Di atas apa? Di atas? Sebelum Jordan dan Syria. Ada satu lagi negara namanya Madinah. Di bawah selatan Makkah, Yaman, naik atas Madinah. Atas Madinah tu baru Syria. Jordan duduk sebelah sini. Turun bawah Jordan tu kita akan lalu kawasan apa lagi? Bawah ni Yaman, naik ke sini apa? Lebanon. Lalu Jordan, baru jumpa Syria. Nak kena tengok peta balik. Kan? Lama dah tak mengaji peta-peta ni. Kita sekarang senang pergi mana-mana pun waste tak? Tu pun kadang-kadang kena scam dengan waste kan? Ada jalan dekat, rupanya dia bawa jalan jauh. Tu kita sebut ya. Baik. Kenapa saya sebut peta ni? Sebab Nabi SAW kenapa sampai berbelas hari? Nabi naik terus ke atas, daripada bawah naik ke utara lah. Tapi Nabi SAW, ingat lagi tak peristiwa Nabi dikejar dan dikepung oleh 11 orang. 11 Jahanam. Diketuai oleh Abu Jahal. Nak tangkap Nabi sebab apa?
Sebab kerana marahkan dengan Nabi SAW menyebarkan agama Islam. Jadi sampailah dia detik-detik dia nak tangkap Nabi tu, apa yang dia buat di awal tu, dia kepung dulu rumah Nabi. Kepung rumah Nabi lah, malam tu lah berlakunya yang Nabi suruh siapa ganti tempat tidur dia tu? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidur dekat atas katil Nabi. Nabi keluar, Nabi tak naik terus ke utara. Apa Nabi buat? Turun ke selatan dulu. Pergi sampai ke penghujung. Ni nak sampai dekat Yaman dah. Nabi turun sampai ke selatan, hujung selatan kota Makkah. Kemudian Nabi pergi naik kot pesisiran, langsung pergi ke Madinah. Maknanya Nabi tak naik kot ni. Dia naik pergi kot sini. Sebab apa? Sebab nak elak musuh. Nabi tahu dah kalau naik ke atas ni mesti ada roadblock. Bahasa kita hari ni panggil roadblock lah. Kan? Maknanya apa? Maknanya Nabi SAW, kata ulama, sangat teliti dalam membuat perencanaan. Maka apa pelajaran yang kita nak belajar daripada peristiwa hijrah Nabi ni? Nabi ajar kepada kita supaya merancang amalan kita. Rancang macam mana? Ramai orang hari ni, dia rasa macam bila dia larat, dia buat lah. Dah berapa muka surat dah? Entahlah, tak ingat. Hari ni baca lagi? Belum baca. Sebab apa tak baca? Tak larat. Sebab apa belum baca? Belum ada keinginan untuk baca. Maka bagaimana keinginan itu dibentuk, kata ulama, dengan kita rancang amal kita. Minggu ni kita nak berapa juzuk Quran? Bulan Oktober ni. Kan? Kita sebut bulan Oktober. Biasa kita kalau nak diet, saya tengok kat sini, saya ingat diet. Kita ada letak aim dia. Bila start awal masuk program je, kat sini akan sebut, okey, berapa kilo kita target nak turun, betul tak? Jadi dia akan duduk dalam kepala kita 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Menyebabkan bila nak makan, contohlah. Bila nak makan pun kita duduk teringat 5 kilo. Tapi ada orang makan lagi walaupun 5 kilo. Tapi benda tu duduk dalam kepala dia. Maka sama juga dengan amal. Bila kita train dah otak kita ni kan. Kita doktrin kan dia. Okey, minggu ni 5 juzuk. Contohlah, banyak sangat 5 juzuk tu kan. Sejuzuk. Sejuzuk kita kata. Sejuzuk ni dalam lebih kurang 22 muka surat. 22 muka surat bahagi dengan 7. Jadi lebih kurang sehari tu berapa muka surat? 3. Lebih kurang 3. Jadi apa kepala kita ni akan set, hari ni tak baca lagi, hari ni tak baca lagi. Maka akhirnya dia akan push kita untuk baca Quran. Itu cara orang amal, merancang. Tapi kalau kita tak rancang, memanglah hari ni baca 1, esok tak baca langsung, lusa baca 1, tulat baca setengah gitu. Sebab apa? Sebab kita tak merancang amal. Dan ramai orang gagal, kenapa? Kerana dia gagal untuk merancang. Maka sebab tu ya, biasa kita rancang untuk dunia, akhirat pun sepatutnya kita rancang. Dan inilah diajarkan oleh Nabi SAW melalui peristiwa hijrah. Nabi berhijrah. Betul. Hari ni dia ada kumpulan-kumpulan dia panggil Odoj. One day, one juice. Tak kisahlah Odoj ke Oden ke apa ke, yang penting kita rancang. Dia kadang-kadang bila kita berjamaah ataupun ada grup-grup, lebih baik lah. Macam kat sini lah kan, dia ada grup-grup dia. Minggu ni orang ni tunjuk, saya dah turun 2 kilo, tak turun lagi ni, berasa geramnya, contoh kan. Jadi dia semangat sikit, macam kita datang majlis ilmu ni lah. Okay? Kak Emma remind kan, okey, jangan lupa esok kita ada kuliah. So kita pun aware benda tu. Itu kita sebut bila beramai-ramai. Tapi bila kita seorang ni, kadang-kadang iman tu naik turun. Rasa naik, buat. Rasa tak naik, tak buat. Sebab tu kita duduk ramai-ramai. Okey, baik. Kita nak tengok ni sambungan pada tadi. Kita tengok muka surat. Sekejap ya. Kita tengok muka surat 29. Sebab habis doa tu di muka surat 29. Ini sekali-sekala, ini pandangan saya lah secara peribadi. Kalaupun kita tak boleh nak jadikan doa ini sebagai satu amalan, setiap kali kita masuk surau pun boleh, doa ni surau pun boleh, tidak nanti masjid. Cuma beza surau dengan masjid ni adalah, kalau masjid dia ada tahiyatul masjid, surau tak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau bab i'tikaf, ada ulama kata kalau surau itu dijadikan surau Jumaat, maka boleh nak niat i'tikaf. Ni surau Jumaat tak? So boleh niat i'tikaf. Sambil-sambil kita duduk kuliah ni niat i'tikaf. Ada ulama kata boleh. Baik. Kita sebut ni, kalaulah kita tak mampu nak hafal doa ni, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita. Datang nak masuk surau ni kan, bacalah
Allahumma inni as'aluka rahmatan 'indak sampai habis. Sekali seumur hayat. Panjang ni orang tengok buat apa makcik tu lama duduk depan pintu was-was ke? Tak masuk-masuk. Boleh. Baca maksud dia saja boleh. Baca Arab dia pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Boleh. Dua-dua boleh. Sekali seumur hidup sekurang-kurangnya kalau ditanya. Kita adalah sekali buat. Cukuplah. Gitu cara kita beramal. Yang lain tu saja saya tak ingat. Saya Allah maftah alaina abu rahmati. Silakan. Tak ada masalah. Ustazah saya dah masuk masjid dah. Sekarang kita dah masuk surau dah. Tapi kalau saya keluar balik, saya baca, saya masuk, lepas tu saya keluar balik untuk balik. Boleh tak? Boleh. Apa tak boleh pula? Boleh belaka. Yang penting, buat. Kita gitu je. Amal kita yang penting, buat. Baik, disebut. Okey, kita sambung yang bawah tu ya. Apabila kamu telah selesai berdoa, maka jangan menyibukkan diri sehingga tiba waktu solat melainkan bertafakur, bertasbih atau baca Quran. Ini peringatan untuk kita. Dah baca doa dah sebelum masuk surau, sebelum masuk masjid. Dah masuk dalam ni dia sibuk pula dah bersembang. Sembang apa? Kadang-kadang sembang sikit-sikit je. Hari ni kenduri kat mana kita ya? Contoh. Hari ni nak pergi mana? Anak-anak sihat ke? Kadang begitu. Boleh tak? Boleh. Tapi jangan sampai seluruh masa kita dalam surau ni habis dengan sembang je. Sembang tak ada masalah. Islam tak kata larang. Apa ni? Haram masuk dalam masjid. Kalau kita sembang, tanya. Apa khabar? Nak nampak kurus sikit ni? Berapa kilo dah turun? Itu silaturahim namanya. Bila silaturahim, Nabi kata siapa yang nak panjang umur, siapa yang nak rezeki dia bertambah, falyasil rahimah, maka bersilaturahim. Tu kita datang sini sebab apa? Nak bersilaturahim lah. Kenapa kita silaturahim? Supaya nak panjang umur, nak bertambah harta, murah rezeki. Disebutkan oleh ulama, kita ni, umur kita ni dia masuk dalam takdir, dia panggil qada, takdir mubram dan takdir muallaq. Dah dengar tak? Takdir mubram ni takdir yang tak boleh ubah. Takdir muallaq adalah takdir yang akan berubah. Apa yang akan berubah ni? Rezeki contohnya. Kalau kita kerja kuat, banyaklah rezeki kita. Walaupun awalnya kita miskin je awal-awal. Boleh. Itu takdir muallaq. Adapun takdir mubram ni apa dia? Hidup, mati kita lagi. Jodoh kita. Ulama kata termasuklah juga rezeki pun sebenarnya adalah takdir yang tidak boleh diubah. Tetapi datang takdir muallaq ni, ulama kata macam ni. Allah Ta'ala dah buat susunan untuk semua hambanya 2 takdir. Yang pertama umur Kak Emma 70 tahun. Yang kedua umur Kak Emma 90 tahun. Kalaulah dia tidak buat amal-amal yang memanjangkan umur seperti yang Nabi SAW sebut tadi, panjangkan silaturahim dan sebagainya, maka ulama kata berkemungkinan dia akan meninggal pada umur yang perancangan pertama. Tetapi kalau dia banyak silaturahim, dia selalu pergi sana sini tanya khabar orang dan sebagainya, maka apa yang dia akan dapat? Boleh jadi dia akan pergi sampai ke usia 90 tahun. Ikut sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, kata ulama. Begitu ada 2 takdir kita. Maka nak panjangkan umur kita ini, Nabi sebut dah, banyakkan silaturahim. Ni. Ya? Maka kita sebut ni. Bersilaturahim ni termasuklah kalau ditunjuk dalam hadis Nabi SAW. Pernah dengar tak kisah orang laki-laki yang suka semayang jemaah di masjid? Tak pernah. Okay, tak pernah mesej cerita. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia selalu semayang jemaah di masjid. Maka bila dia selalu semayang jemaah di masjid, apa yang jadi? Sampailah satu hari Nabi SAW tengok kok belakang, tak ada dah jemaah ni. Maknanya Nabi perasan. Tak apa, biar dia, tak apa. Tak apa, biar dia. Sai kita ambil dia atau. Baik. Apa yang Nabi SAW buat? Dia tak ada benda bahaya belakang tu kan? Tak ada, tak apa. Biar dia panjang. Baik. Bila Nabi tengok sahabat tadi tak ada, yang selalu semayang jemaah tak ada, apa Nabi buat? Nabi tanya kat dekat yang lain. Mana sahabat tadi? Mana si fulan ni? Jadi semua orang kata tak tahu. Bila semua orang kata tak tahu, apa yang Nabi buat? Nabi kata, jom kita pergi rumah dia. Tu Nabi buat. Kalau kita hari ni kan tengok ada lama tak nampak Kak Nur ni.
Apa kita buat? Sibuk agaknya. Kan kita pula yang husnuzan, Ustazah, sibuk agaknya dia. Kita tak pergi tanya pun, tak tanya khabar, tak pergi ziarah. Sunnahnya apa? Pergi ziarah. Jadi Nabi SAW, Nabi pergi ke rumah dia. Tak apa, biar dia. Jangan bimbang, tak apa. Tak apa. Dia pegang kamera, kita tangkap gambar dia nanti. Jangan bimbang. Baik. Kemudian Nabi pergi ke rumah dia. Rupa-rupanya Nabi ketuk pintu, isteri dia keluar. Nabi tanya, mana si fulan? Rupanya isteri dia jawab apa? Dah meninggal ya Rasulullah. Tu kadang-kadang kawan-kawan kita kan, bila meninggal apa kita akan sebut? Allah. Selepas innalillah, bagus orang-orang sini dia innalillah dulu. Allah, ustazah ni pun liberal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Okey. Biasa kalau kita ni apa? Allah duk kata nak pergi melawat dia tu, tak sempat. Ada kan? Itu biasa macam tu lah. Jadi Nabi SAW pergi tadi. Isteri dia beritahu, dia dah meninggal ya Rasulullah. Kemudian dia tanya kepada Nabi. Dekat-dekat dia nak mati tu, dia dah sebut 3 perkara. Tapi sampai hari ni aku tak tahu apa maknanya ya Rasulullah. 3 perkara tu, yang pertama dia sebut, kalaulah lebih jauh. Yang kedua dia sebut, kalaulah lebih baik. Dan yang ketiga dia sebut, kalaulah lebih banyak. Apa makna ketiga-tiga ini wahai Rasulullah? Maka apa kata Nabi? Nabi kata, bila dekat-dekat dia nak mati, kita pun samalah. Kita akan diperlihatkan dengan segala amal kita, dan sebahagiannya akan dipertontonkan balasan yang akan dia terima. Maka dekat-dekat dia nak mati tu, dia nampak balasan yang dia dapat. Yang pertama, jarak daripada rumah dia ke masjid berapa jauh? 3 jam perjalanan jalan kaki. Jalan kaki. Kita naik kereta berapa minit? Tak sampai 5 minit Tak sampai 10 minit? Tak sampai juga. Dekat lagi kan? 3 minit. Kalau 3 minit tu kalau jalan kaki lah berapa minit? 10 minit. Lama jugalah. Berpeluh jugalah. 10 minit je. Sahabat tadi 3 jam perjalanan. Maka dekat-dekat dia nak mati, dia tengok balasan yang dibagi kepada dia. Dia kata apa? Ya Allah, kalaulah macam tu balasan dia, aku rela nak berjalan lebih jauh lagi. Kenapa tak lebih jauh, wahai Allah? Kenapa? Dia nampak balasan tersebut. Kemudian yang kedua, daripada rumah dia tu, dia akan pakai 2 lapisan baju. Baju yang di dalam, baju yang bersih, dan di luar itu baju yang baju yang kita kata yang biasa-biasalah, yang nak lindung. Cover. Kan? Kenapa dia pakai 2 lapis baju? Sebab bila 3 jam perjalanan itu akan ada habuk, akan ada debu yang kena pada pakaian. Nanti bila dia nak semayang, dia akan tanggalkan pakaian yang kotor tadi. Bukan kotor dengan najis, kotor dengan debu. Dan dia akan pakai pakaian yang paling bersih menghadap Allah SWT. Maka bila dia tengok balasan yang akan dia terima kerana dia sangat beradab menjaga pakaian yang paling bersih nak dipersembahkan kepada Allah SWT, dia sebut di penghujung ayat dia, kenapalah tak yang lebih baik, wahai Allah. Kan? Kita hari ni kita nak sembahyang, kita pakai apa? Apa yang ada, kan? Telekung tu pun kadang-kadang hak yang daripada mesin basuh, dia kenyuk mesin basuh tu, kita gantung, hak tu lah kita pakai, kan? Kedut. Kadang-kadang dengan kedut-kedut tu lah kita pakai. Itu pun kadang-kadang berbulan-bulan baru kita tukar, kan? Tapi bukan orang sini dah. Orang sini insya-Allah tengok nampak pembersih ni, kan? Tukar berapa hari sekali ni? Itu rahsia kami dengan Allah. Ikhlas, Ustazah tak boleh bagi tahu. Ya. Baik. Itu. Maknanya apa? Dia nampak balasan. Dan yang ketiga, kenapa tidak lebih banyak? Dia balik daripada balik daripada masjid, setiap kali dia bertemu dengan orang, sayang, biar dia. Setiap kali dia bertemu dengan orang, yang kalau ada orang minta dengan dia, ataupun sebut dengan dia, lawa baju, apa dia akan buat? Dia akan sedekahkan baju dia hak dalam, hak elok tu. Walaupun dia tidak kaya pun. Maka bila dia mati, dia tengok balasan kepada orang yang bersedekah tadi, dia sebut, kenapa tidak lebih banyak ya Allah? Sebab apa?
banyak bersedekah, dia nampak amal balasan yang dia akan dapat. Kita kalau orang puji kita, elok tudung, apa kita buat? Kita bagi kat dia tak? Jarang. Kan, RM70 beli kat Siti Khadijah, contoh gitu kan. Tapi sahabat macam tu dia buat. Baik, apa pengajaran daripada hadis ini? Nak cerita bahawa orang yang buat amal pun menyesal, apatah lagi orang yang tak buat amal. Maka ulama kata orang yang buat amal pun akan menyesal, buat separuh amal pun akan menyesal, yang tak buat terlebih menyesal. Maka kita pilih kita nak jadi orang yang mana? Orang yang menyesal kerana buat ke orang yang menyesal kerana tak buat? Maka sebab tu ya kita sebutkan, ni kadang-kadang bila kita disibukkan dengan keduniaan ni, akhirnya kita sedar-sedar azan waktu solat fardu dah masuk. Kita dah datang awal dah, tapi disibukkan dengan urusan keduniaan. Maka kita tak nak jadi orang yang menyesal. Kenapa? Kerana telah Nabi sebutkan dalam hadis tadi. Baik, ni tengok. Maka jangan menyibukkan diri sehingga tiba waktu solat, melainkan bertafakur. Bertafakur ni apa dia? Bertafakur ni apa? Ada orang kata bertafakur ni mengenang kematian. Duk dia. Ada orang kata bertafakur ni dia panggil bahasa kalau orang hari ni monolog. Kita muhasabah diri. Muhasabah. Kan cakap bahasa muhasabah kan, baru kita lebih jelas. Kita bermuhasabah. Ya. Kemudian yang kedua bertasbih. Bertasbih ni maknanya berzikir. Duduk dalam ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Dia tidaklah semata-mata bertasbih itu subhanallah semata-mata, tidak. Semua boleh. Yang penting buat. Gitu je. Islam ni yang penting buat. Ada orang tanya, ustazah, yang mana lebih baik? Astaghfirullah ke, la ilaha illallah ke, subhanallah? Yang mana baik? Semua baik. Yang penting buat. Itu dalam Islam. Ada orang sibuk, ustazah. Saya dengar ada ustaz kata zikir yang paling baik adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebab apa? Kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan. Itu sebutlah hadis. Dua kalimah yang ringan di mulut, berat di timbangan. Apa dia zikir dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Satu. Tapi saya ada dengar ustaz lain kata afdalu zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi saya confuse. Confuse buat yang mana? Tak buat. Hak tu tak baik tu. Hak baiknya buat. Hak mana-mana pun tak ada masalah. Silakan. Ya. Baik, kemudian yang ketiga baca Quran. Baca Quran samalah dengan yang kedua-dua lagi. Maknanya masuk dalam masjid apa dibuat? Isikan waktu-waktu tersebut dengan buat amal-amal soleh. Ada orang kata, okey ustazah, jangan sibukkan diri. Kalau saya tidur, boleh tak? Tidur boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Masjid tak bagi. Iyalah tu, masjid bukan untuk tempat untuk tidur. Tapi kalau kerana kita penat, kita datang awal dah, tapi kita nak rehat sekejap, kita pun sandar. Sandar dekat dinding. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma janganlah datang daripada pukul 12 sampai pukul 4 petang, tidur je dekat masjid. Tu tak kena pula. Ya. Baik, kemudian apabila kamu mendengar laungan azan ketika itu, hentikan apa sahaja yang sedang kamu lakukan dan segeralah menjawab azan. Kita sembang ke, kita zikir ke, kita baca Quran ke, kata ulama, berhenti waktu azan dan segeralah menjawab azan. Apabila muazzin melaungkan Allahu Akbar, ucapkan sepertinya. Begitulah pada setiap ucapan kecuali pada hayya 'alatain. Apa dia hayya 'alatain ni? Dua hayya 'ala solah dan hayya 'alal falah. Maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Diucapkan pada dua hayya 'ala solah dengan hayya 'alal falah itu la haula wala quwwata illa billah. Ada ulama yang kata nak masuk syurga Allah ada 8 pintu. Ingat tak kita sebut hari tu? Kan? Dan salah satu pintu untuk masuk syurga itu ada pintu namanya pintu hauqalah. Pintu la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang baca banyak la haula wala quwwata illa billah ini, ulama kata ada satu laluan khas nak masuk syurga Allah nanti untuk orang-orang yang banyak membaca la haula wala quwwata illa billah.
Itu kan 8 pintu itu, ingat lagi tak? Kita ulang balik. Kan? Yang pertama pintu, ni dah jawab dah. Pertama hauqalah, pintu la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua pintu apa? Puasa. Yang kedua babu. Puasa ni apa? Babu apa? Babur Rayyan, untuk orang yang puasa. Yang ketiga untuk orang yang sedekah, babus sedekah. Okey. Sedekah yang keempat sabar, babus sabar. Orang yang sabar hidup dia ni, kan, diuji dengan pasangan, kehilangan orang tersayang, diuji dengan kereta dia bermasalah, diuji dengan kesihatan, sakit lutut tapi dia sabar semayang dengan penuh kesabaran. Itu Allah nak hadiahkan kepada dia pintu masuk sabar. Itu yang keempat. Yang kelima, pintu solat, babus solat. Dia rajin semayang 5 waktu di awal waktu, tambah dengan semayang sunat, tambah dengan qiyamul lail. Itu cukup komplit, namanya babus solat. Yang keenam, pintu hormat orang tua ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa. Tu ada satu pintu khas. Sebab tu kita ni kalau mak ayah kita masih hidup, kirimkan pesanan, hantarkan makanan. Kan ni zaman senang, Grab Food ada, Food Panda ada, betul tak? Telefon tanya mak. Online je. Mak nak makan apa mak? Senang sekarang ni, order semua. Kan? Apa tak nanti tunggu macam dulu, payah nak kena kita pergi hantar. Sekarang walaupun berjauh berkilometer, ada, kita sebut yang mudah untuk kita sampaikan. Itu untuk yang masih hidup. Kalau yang dah mati, sedekahkan, tahlilkan, baca Quran, kita panjangkan. Ni macam kita hari ni duduk dalam majlis ilmu, niat kan? Mudah-mudahan kalau ada nilaian pahala, kami sedekahkan kepada kedua ibu bapa kami yang sudah meninggal dunia. Tu sampai kata ulama. Dalilnya apa? Seorang sahabat datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, mak aku dah mati dah. Afa atasaddaqu anha, boleh tak aku sedekah bagi pihak dia? Nabi kata apa? Tasaddaq, sedekahlah. Jadi ulama kata sampai. Baik, sedekah tu apa benda yang boleh disedekahkan? Nabi kata apa? Bila ditanya ayyus sadaqah afdal, Nabi kata saqiyul ma. Apa sedekah yang boleh diberi di apa ni? Apa sedekah yang paling baik? Disebutkan Nabi, beri minum air. Jadi kalau seringan-ringan beri minum air pun sampai pahalanya, apatah lagi sedekahkan cookies. Contohlah toki cookies kan, sedekahkan kek, sedekahkan tak kisahlah kari pak pun dapat pahala, kata ulama sampai. Ni adalah kepada si mati kita ni. Tu yang ke-6. Dan bila kita sedekah kepada si mati ni, ulama kata orang tu dapat pahala tanpa dikurangi bahagian kita. Kita dapat 10, dia pun dapat 10. Tu seulah-ulahnya. Okey. Yang ke-7, pintu apa lagi? Tahan marah tadi dah ada sabar. Lagi pintu apa yang ke-7? Pintu jihad. Alhamdulillah. Siapa pintu jihad ni? Inilah hak duduk depan saya ni. Hak datang ke majlis ilmu, meluangkan masa. Ini pintu jihad. Kita tak jihad dengan angkat pedang dah. Kita jihad hari ni dengan angkat apa? Angkat pen. Angkat kita sebut apa? Lawan. Rasa nak baring. Kan seronok hari ni hari Ahad tu tak? Nak lawan malas. Hari ni pula minggu gaji kan. Biasa anak-anak beranak kita ni kerja nak keluar je. Tapi kita lawan, datang majlis ilmu. Itu babul jihad. Dan yang ke-8 pintu bighairi hisab. Ada ulama kata babul aiman, pintu orang yang tidak dihisap. Ada orang Allah tak hisap. Ulama kata segala makhluk yang ada di muka bumi ni akan dihisap. Termasuklah binatang-binatang pun akan dihisap. Kita dihisap, manusia dihisap, binatang dihisap, segala makhluk Allah Ta'ala ni akan dihisap. Hisap yang bagaimana? Kalau kita ni, hisap kita akan berakhir dengan syurga dan neraka. Amal banyak masuk syurga, amal kurang masuk neraka. Itu selepas hisap. Kalau binatang selepas dihisap masuk ke mana? Dia akan bertukar menjadi tanah. Sebab tu orang kafir bila dia tengok binatang, dia akan sebut apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik, alangkah bagusnya, baiknya kalau kami menjadi tanah-tanah tadi. Sebab apa? Takutlah nak kena masuk dalam neraka. Begitu kata ulama, ya.
Baik. Kita sambung. Selesai 8 tadi ya? Dapat tak? Okey, baik. Kemudian disebut apabila muazzin melaungkan as-salatu khairun minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur, maka ucapkanlah sadaqta wa barirta wa ana ala dhalika minasyahidin. Ataupun biasa hak kita pendek kita baca apa? Sadaqta wa barirta. Ni dia panjang lagi. Sadaqta wa barirta wa ana ala dhalika minasyahidin. Ni bolehlah kalau siapa nak praktis, boleh dipraktiskan. Ya. Okey, baik. Kemudian kita tengok muka surat sebelah. Apabila kamu mendengar iqamat, kita duk belajar tentang apa ni? Tadi dah azan ni, iqamat pula nak cerita apa ni? Tentang bab beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak nak buat ni boleh tak? Boleh sangat. Orang azan kita tak nak jawab, boleh tak? Boleh. Orang iqamat kita tak nak jawab, boleh tak? Boleh, tapi tak ada adab. Itu kata ulama. Dia naik. Tak apa, biar dia naik. Dia nak jadi orang hebat tu, biar dia. Okey. Baik, disebut kat sini. Apabila kamu mendengar iqamat, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Melainkan pada perkataan qad qamatis salah, solat hampir untuk didirikan, maka jawablah aqamahallahu wa adamaha ma damatus samawati wal ardh. Ni kita sebut apa? Biasa kita jaranglah kita sebut kan? Rupanya lah hidup kita ni banyak lagi kita boleh gali kan? Sebab tu kita ni ulama kata kan, nak bahagia jangan sibuk baca. Jangan sibuk baca apa? Jangan sibuk baca kisah orang. Kita duk baca status WhatsApp orang, kita baca Facebook cerita orang, Instagram orang, sekarang apa lagi? TikTok. Kita bukan TikTok lah kot kan? Perempuan ada TikTok ke? Tak ada. Saya pun tak ada juga. Anak saya buat, saya pun pening kepala. Dia buat pakai nama mama pula tu. Ya Allah. Kita tengok budak-budak hari ni. Kan kita mungkin tak sampai ke situ dah, tapi kita sebut hari ni. Kadang-kadang kita tak buat pun. Status-status post-posting media sosial ni tak buat pun. Tapi kita seronok tengok. Oh, hari ni dia masak gulai ayam. Aku nak masak gulai ayam jugalah. Kita nak baca kisah orang. Maka ulama kata, kalau nak bahagia, jangan sibuk membaca kisah orang, tetapi bacalah kisah Allah. Kisah Allah ni apa? Yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, yang diajarkan oleh ulama. Ni nak baca kisah ni, kita tengok ni. Kisah, kisahnya banyak lagi rupanya yang aku tak tahu boleh dibaca lepas-lepas bacaan ataupun lafaz-lafaz yang dibacakan oleh imam ataupun Bilal. Kan? Kalau kita tengok, ya Allah, sibuk kita dengan perkara-perkara macam ni, akan hilanglah penyakit-penyakit rasa dengki dekat orang, tak puas hati dekat orang. Ini ubat dia, menyibukkan diri dengan amal sendiri. Kemudian semasa kamu selesai menjawab laungan iqamat muazzin, dah habis, baca apa? Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari laylik wa iqbali naharik an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Jarang kita baca doa lepas iqamat kan? Lepas azan? Doa lepas azan, ada doa lepas azan. Biasanya, puasa nak kalau kat TV kan, saya perhati. Saya perhati kalau lepas azan, kalau di TV kita, biasanya lepas azan je dia akan terus Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Baik. Biasa dia akan terus masuk dalam doa tu. Sebenarnya ada satu lagi sunat sebelum baca doa tadi. Apa dia sunat dia? Selawat. Ini mufti wilayah tegur dah hari tu. Sepatutnya habis je azan, selawat, kemudian baru Allahumma rabbaha. Tapi hari ni orang tak buat selawat. So, kalau yang baiknya, selawat dulu. Tapi kalau tak selawat, baca doa je. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak baca doa, baca selawat je Ustazah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita kata nak yang paling baik yang mana? Buat dua-dua. Itu. Dah habis solat, dah habis azan pun ada doa, dah habis iqamat pun ada doa dia. Baik, kemudian disebutkan kat sini.
Tu doa dia tu. Apabila kamu mendengar azan ketika berada dalam solat, sempurnakanlah solat dahulu, kemudian jawablah azan tersebut selepas salam mengikut tertibnya. Makna solat ni apa ni? Solat sunat. Bukan solat fardu. Dia sembahyang hujung dah. Kan? Ni tak masuklah. Yang disebutkan termasuklah solat ini adalah solat sunat. Kita tengah sembahyang tahiyatul masjid, tiba-tiba azan. Perlu tak kita berhenti sembahyang? Tak perlu. Bila kita nak jawab azan tadi? Pas solat. Maknanya apa? Kita jawab je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walaupun tak ada orang azan waktu tu. Biasanya orang azan, satu kita jawab, satu kita jawab. Tapi kalau tengah sembahyang, dah habis tu, baca je semua ikut tertib. Tu dia ajarkan. Selama ni kita kalau dah habis sembahyang, kita tak baca apa sebab apa? Sebab kita tak tahu, oh rupanya kalau dah habis sembahyang pun boleh je baca. Jadi hari ni kita dah tahu, dah boleh tambah baik dah insya-Allah. Okey. Baik. Kalau yang dia panggil ghair mubasyarah kalau bahasa Arab, dia bukan langsung hak kita dengar, macam kita dengar dia orang daripada sini ni langsung kan. Ulama kata hak dengar langsung dengan yang tak langsung tu tak sama. Yang wajib yang mana? Kalau kita nak sebut yang wajib ataupun yang kita, contohnya kalau saya dengar sayang mai sini. Contohnya kan, saya dengar Kak Tini baca Quran, yang mesti berhenti ataupun kalau kita tak buat apa-apa sekadar sembang saja, yang kena berhenti dan dengar tu bila saya dengar langsung. Tapi kalau saya dengar bacaan tu daripada phone, kena berhenti tak? Ulama kata tak payah berhenti. Sama juga dengan azan. Kalau azan ni kita sebut, kalau kita jawab itu lebih baik. Sebab apa? Memang tengah berlaku azan masuk waktu. Tetapi dia tidak sama. Tetapi dia tak sama macam azan yang direct. Tapi sudut hukum, azan yang direct itu lebih utama untuk dijawab. Okey? Saya bergerak ke? Tak bergerak pun. Okey. Baik, disebut kat sini. Kita tengok muka surat 11:31 sikit lagi ya. Okey. Alright. Saya pun takut dia ada bunyi tu kan. Okey. Apabila imam mula mengangkat takbiratul ihram dalam solat fardu, sibukkan dirimu dengan mengikut pergerakannya. Mulakan solat fardu sebagaimana yang akan dibentangkan kepadamu dalam bab tata cara mengerjakan solat dan adab-adabnya. Ketika kamu telah selesai solat, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlul ni'mah wal fadli wath thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baik. Inilah bahagian yang kadang-kadang hari ini jadi muhasabah pada kita. Muhasabah yang bagaimana? Apabila imam mula mengangkat takbiratul ihram, imam sebut Allahu Akbar, yang paling baiknya apa? Langsung kita cepat-cepat. Biasa kita tengok imam dulu, betul tak? Oh, tu imam ni panjang ni. Apa kita buat? Duduk relax dulu, kata tambah sembahyang tarawih. Panjang tu imam, kita duduk, sekali dia dah baca surah kedua baru kita sibuk nak angkat takbir Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Tetapi ulama sebut apa? Yang paling baiknya adalah sibukkan diri kita dengan mengikut pergerakan dia. Pahala orang yang mengangkat takbir awal selepas imam mengangkat takbir itu tidak sama dengan orang yang mengangkat takbir di hujung. Hak paling baik mana? Hak tu imam angkat, dia angkat selalu. Itu namanya dia akan jadi makmum muwafiq. Makmum ada dua jenis kan? Yang pertama makmum muwafiq, yang kedua makmum masbuk. Muwafiq ni apa? Ma'an, bersama-sama dengan imam.
Tok Imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Satu, itu makmum muwafiq. Ataupun yang kedua, makmum yang sempat membacakan Fatihah dalam kadar yang sederhana. Maknanya apa? Tok Imam tu baca surah panjang. So Tok Imam start bismillah, kita baru angkat takbir Allahu Akbar, maka masih juga dikira sebagai makmum muwafiq. Masbuknya bila? Bila kita masuk je kita tak sempat baca Fatihah sama dengan imam. Kita baru angkat takbir Allahu Akbar, Tok Imam dah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka kita tak sempat, kita baru bismillah. Baru bismillah itu, maka kita sudah dipanggil sebagai makmum masbuk. Apa beza makmum masbuk dengan makmum muwafiq? Ada sedikit perbezaan. Makmum muwafiq dia mesti menghabiskan Fatihah. Ustazah, macam mana ni? Saya Tok Imam ni laju sangat. Kalau Tok Imam laju, dua keadaan. Yang pertama, kalaulah kita kita sebut Tok Imam tu laju sangat, kita nak ikut di belakang dia. Dia bismillahirrahmanirrahim, kita pun ikut, follow rapat di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pun alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Satu. Hatta ada ulama disebutlah kitab Fathul Mu'in. Kalaulah kita terlajak habis awal daripada Tok Imam. Kan? Tiba-tiba kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Tok Imam baru iyyaka na'budu. Ni kadang-kadang kita ni berkhayal. Jadi kalau kita dah habis, perlu tak kita ulang balik? Tak payah dah. Ulama sebut tidak ada masalah. Tidak menjadi kemudaratan bagi makmum yang dia selesai baca Fatihah dulu berbanding imam. Tu situasi yang pertama, maknanya apa? Kita boleh follow rapat di belakang imam. Ataupun situasi yang kedua, kalaulah kita lambat ataupun kita baca, kita atur nafas kita panjang contohnya, lambat Jadi Tok Imam dah rukuk dah. Kita tak habis lagi, kita baru iyyaka na'budu. Kita kena turun rukuk tak? Turun rukuk tak? Kalau kita muwafiq tak? Kena habiskan dulu. Sekejap ya, nak pusing kot mana lagi ni. Boleh. Dia macam ganggu sikit kan. Alright. Dia baru sedap aiskrim. Nak tak? Tak gurau je. Okey. Tadi makmum muwafiq, ya. Maknanya boleh situasi pertama kita baca di belakang dia sikit. Dia baca dulu, tapi yang afdalnya adalah kita diam dan dengar. Kita dengar dia baca, kemudian dia habis amin, baru kita sambung baca. Itu yang paling baik. Tapi kalau imam tu terlalu laju, maka boleh kita nak follow di belakang dia. Itu kata ulama mazhab Syafi'i. Ataupun situasi yang kedua, katalah dia laju sangat, kemudian kita tak sempat baca Fatihah, dia dah rukuk, kita masih iyyaka na'budu. Muwafiq mesti dihabiskan Fatihah. Jadi kita pun habiskan Fatihah. Habis Fatihah dengan syarat, ulama kata. Syaratnya apa? Tak boleh lambat 3 rukun di belakang imam. Tok Imam rukuk, Allahu Akbar, 1. Sami'allahu liman hamidah, 2. Sujud, Allahu Akbar. Kalau dia bangun daripada sujud, duduk antara 2 sujud, kita belum rukuk, maka kita tak dapat rakaat tadi. Jelas? Tapi kalau dia duduk i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kita baru rukuk, kita dapat tak rakaat tadi? Dapat. Kalau kita tak dapat, kerana dia sudah pun bangun duduk antara 2 sujud, maka nanti bila dia bagi salam, kita kena naik tambah 1 lagi. Rakaat tadi tak dapat, kita sama ada 2. 1, duduk antara 2 sujud terus dengan dia, ataupun tunggu dia naik rakaat kedua, nanti kita rakaat pertama. Itu kaedah dia bagi makmum yang muwafiq. Tetapi bagi makmum yang masbuk, tidak ada masalah. Kita sampai je, Tok Imam dah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, dia dah inna syani'aka huwal abtar, kita baru angkat takbir Allahu Akbar. Maka kalau kita baru angkat takbir, apa kita buat? Ikut imam. Jangan kita habiskan Fatihah. Sebab kita masbuk, itu tak sama. Maka langsung Tok Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar sama-sama dengan dia. Kalau sampai dia dah rukuk dah, Allahu Akbar, apa kita buat?
ungkap 2 kali takbir dulu. Lafaz 2 kali takbir. Allahu Akbar, takbir yang pertama itu untuk takbiratul ihram. Takbir yang kedua untuk rukuk. Jangan sujud terus. Sujud tu dah lebih daripada imam tu. Advance. Kalau kita takbir sekali je, tak sah semayang. Sebab apa? Tak cukup rukun. Tu kena hati-hati. Sampai je Tok Imam dah rukuk, Allahu Akbar, kita laju-laju tak apa. Allahu Akbar, kadarnya apa? Kalau dibacakan subhanallah, itu kadar dia. Allahu Akbar, rukuk. Dapat rukuk dengan imam, dapat rakaat tersebut, tak payah bangkit dah. Itu kita panggil kesalahan. Salah. Dia mesti 2 kali takbir. Sebab takbir yang pertama itu takbir wajib, takbiratul ihram. Takbir yang kedua itu takbir untuk rukuk, bertukar pergerakan. So kena hati-hatilah benda-benda macam tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Kalau kita berselisih, ingat makmum masbuk ni, kalau kita berselisih dengan imam, Tok Imam Allahu Akbar, kita baru angkat takbir, kena laju pula dah Tok Imam sikit perut pada hari tu, Sami Allahu liman hamidah, kita baru nak turun selisih, kita turun dia naik, dapat tak? Tak dapat. Tapi nak teruskan semayang boleh tak? Boleh. Nanti naik satu lagi. Itu kaedah dia. So benda-benda fiqh macam ni yang kadang-kadang kita tak perasan. Kan? So kena tengok kita ni makmum yang mana, kemudian barulah kita selesaikan solat kita tadi. Dah selesai solat, bacalah zikir ni. Ini zikir yang diajarkan. Saya ingat biasa ada dalam zikir-zikir biasa kita tu kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Biasa dengar kan? Okey. Dan kita tengok sikit lagi. Hari ni, okey, ni tadi tu doa dia. Kalau rajin sekali-sekala belik lah. Sebagaimana kita rajin membelik Facebook, sekali-sekala belik juga apa makna-makna ada dalam doa ni. Okey, dia sebut apa kat sini? Kemudian selepas doa tadi, panjatkan doa dengan al-jawami', al-kawamil, doa yang menyeluruh dan lengkap, iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Lah, rupanya ada doa Nabi ajar. Kita selama ni duk Rabbana atina fid dunya hasanah aja, betul tak? Kita duk Rabbana hablana saja. Rupanya ada doa Nabi ajar kepada Aisyah. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa makna dia? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh kebaikan, yang dekat atau yang lambat, yang aku tahu ataupun yang tidak. Kadang kita kalut nak kan, kita doa nak Allah cepat kabulkan, kita doa nak Allah Ta'ala tunaikan. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tangguh. Kenapa? Kerana boleh jadi sekarang bukan lagi masa yang terbaik. Kadang begitu. Kan, maka dilambatkan. Maka diajarkan doa oleh Nabi SAW yang diajarkan kepada Aisyah begitu. Minta dengan Allah, Allah yang lebih mengetahui. Wa a'udzubika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduk wa rasuluk Muhammad wa a'udzubika min syarri ma ista'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rusyda. Ya Allah, apa jua yang engkau telah tetapkan untukku, ya Allah, jadikanlah kesudahannya adalah baik. Tu kan doa. Elok. Kita tak tahu, kadang-kadang datang kat kita tu mungkin itulah perakhiran yang paling baik untuk kita, mudah-mudahan. Doalah. Kemudian disebut, sikit lagi kita habiskan bab ni. Setelah itu berdoalah dengan doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Ucapkanlah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa ant, birahmatika astaghith, wa min azabika astajir, ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لي شأني كله
bima aslahta bihi ibadikas salihin. Tu doa diajarkan kepada kita. Allah ajar apa? Nabi ajar apa? Minta dengan Allah, ya Allah, janganlah kau tinggalkan aku, wahai Allah, walau sekelip mata. Itu kau doa dia kalau kita faham tu kan. Takut kita ni kalau Allah nak tinggal kita, puan-puan, apa jadi? Habislah kita ni. Sebab tu dalam satu hadis yang lain, Nabi ajarkan kepada kita untuk beramal dengan dia panggil mu'awwizatain. Mu'awwizatain ni apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surah yang terakhir ini ada keistimewaan dia. Beramal dengan dua ni asbabun nuzul. Sebab turun dua surah ni adalah kerana Nabi SAW disihir oleh seorang penyihir. Maka bila disihir tu turunlah ayat ini, datang daripada Jibril. Allah Ta'ala suruh Jibril datang bacakan kepada Nabi SAW, ajarkan kepada Nabi. Maka bila Nabi baca, terlerailah sipulan-sipulan sihir itu. Mu'awwizatain, a'udzubillah tu kan, mu'awwizatain, dua qul. Sebab itulah hadis yang lain, ni kalau siapa tak pernah buat, balik cuba buat. Nabi sebelum tidur, Aisyah kata Nabi akan tadahkan tangan dia, Nabi akan baca 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dah habis, Nabi akan tiup kat tangan. Betul Nabi buat apa? Sapukan, kenakan di seluruh anggota badan. Nak elak daripada 4 perkara. Pertama, apa dia panggil? Bencana yang dibuat oleh makhluk yang diciptakan Allah. Ada manusia ke, jin ke apa ke, kita tak tahu kan. Apa yang orang nak buat kepada kita ni, pertama. Yang kedua, daripada kegelapan malam. Kita tak tahu apa nak datang malam nanti. Apa yang nak datang waktu gelap kita tak tahu, maka disebutkan dalam Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, minta perlindungan dengan Allah daripada penyihir, tukang sihir. Kita tak tahu apa tukang sihir nak hantar pada kita kerana kita tak nampak dia kan. Apa yang tukang sihir ni buat disebut dalam surah Al-Falaq ni. Apa dia? Ayat dia? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Daripada tukang sihir yang menyimpul-nyimpul tali. Kalau kita hari ni tu dia panggil apa? Orang duk tanam-tanam dalam tanah tu. Apa dia panggil apa? Benda-benda tu lah. Ada simpul-simpul apa dia tanam-tanam dalam tu. Apa dia? Tangkal. Orang buat kat kita, kita tak nampak ni. Ke surah Mu'awwizatain ataupun surah Al-Falaq ni, Allah Ta'ala ajar untuk berlindung daripada tangkal dan juga penyihir. Dan wa min syarri hasidin idza hasad, daripada hasad dengki orang. Kita tengok je kawan-kawan kita ni nampak macam baik dengan kita, tapi di belakang hati dia kita tak tahu kan. Maka kerana kita tak tahu ni, Allah ajarkan kepada Nabi baca Mu'awwizatain. Baca, lazimkan diri. Pagi baca, petang baca, malam baca, nak tidur pun baca. Kalau kita yang biasa mengamalkan apa dia panggil, maksurat, ada pagi petang. Jadi kalau boleh lazimkan maksurat. Nak baca je, tak ada masalah. Mu'awwizatain tu baca je. Yang sapu tu malam yang Nabi baca 3 qul. Tu hak Nabi buat lah. Ia melazimkan bacaan. Yang buat waktu malam tu dibuat oleh Nabi dengan 3 qul. Okey, kita cubalah, kita ikhtiar. Kalau nak jadi juga, itu mungkin ujian Allah. Sebab tu Nabi sebut ajaban li amril mu'min. Ajaib betul orang mukmin ni, kata Nabi SAW. Kenapa? Bila dia ditimpa musibah, dia sabar, itu baik untuk dia. Dan kalau diberi nikmat, dia syukur, itu juga baik bagi dia. Kemudian satu lagi doa juga diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh bacalah. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah. Tu sampailah akhirnya dibacakan. Wala tusallit alayya bidhanbi man la yarhamni man la yarhamuni. Baca, boleh baca doa tu. Banyak doa ni kalau kita nak baca kan. Disebutkan doa-doa ini ada dalam kitab Ad-Da'awat, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ditulis oleh siapa Ihya Ulumuddin ni? Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Okey? Jadi kita berhenti kat situ dulu. Itu kita sebut doa-doa yang apa? Diajarkan oleh Nabi SAW. Kita dah tahu, tinggal lagi nak buat. Ada orang mengaji. Balik akhirnya beg dia aja yang mengaji. Duk buat beg dia saja. Tuan dia tak buat. Jadi kita cubalah.
Tak boleh banyak pun, sekali jadilah kita buat dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Doa yang tadi tu selepas solat. Biasa tu kan duk baca, biasa kita baca tapi pendek. Sekali-sekala tak ada apa yang mengekang kita tu, tak ada apa yang nak dikalutkan. Nasi pun semua dah masak dah hari ni, tak ada nak pergi ke nuri. Bacalah sekali-sekala, ya. InsyaAllah kita usaha untuk Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita boleh jadilah orang yang jadi VVIP Allah Ta'ala, insya-Allah. Nak jadi VVIP Allah Ta'ala ni apa syarat dia? Kena bayar lebih lah. Bayar lebih apa? Orang lain tak buat, kita buat. Itu jadi VVIP, kan? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bantu. Ada nak tanya? 1, 2, 3 tak ada? Okey, memang tak ada soalan. Ada. Ya. Okey. Masya Allah. Alhamdulillah. Yes. Okey. Thank you. Bagus. Disebut baca 3 kul dalam surah yang ada rakaat yang kedua. Disebutkan Nabi SAW ni biasa membaca Mu'awwizatain tadi, 2 kul tu dalam 1 rakaat yang sama. Jadi ada hadis yang sebut Nabi ni 2 kul ni Nabi biasa membaca pada rakaat terakhir witir. Kan witir 3 rakaat kan. Surah apa-apa surah pun biasa kita ni baca Sabihis kan. Rakaat kedua kita baca Qul Huwallah. Kemudian rakaat ketiga tu dibaca 2 qul tadi, penghabisan. Biasa Nabi baca 2 qul dalam 1 surah. Kita 1 qul 1 surah, 1 qul 1 rakaat kan. Jadi cubalah kalau mampu buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang lain pun boleh ambil motivasi lah. Syekh ni Ni'mat. Bapa Ustazah Nurul Iman. Alhamdulillah. Kita cubalah. Mana yang boleh buat. Siapa mampu buat 2, siapa tak mampu 2, 1. Siapa tak mampu 1, setengah. Tak mampu setengah, 1 ayat pun jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, tutup. Esok pula wal Quranil Hakim, tutup. Bacalah sampai Piramli kata apa? Sampai Bang Jamil mampu baca. Baca. Yang penting sampai kita sebut apa? Sebelum kita pejam mata, bacalah, kan? Kita ni nak pergi kat mana lagi? Tak ada dah. Nak semua nak mati belaka dah. Jadi bacalah selagi hayat di kandung badan, kan? Nah, betul. Tu bacalah Yasin sebelum kita dibacakan. Alhamdulillah. Allah, insya-Allah. Jadi kita sama-sama ambil manfaat lah ya. Jadi saya ingat, ada lagi ke? Tak ada dah. Tak ada kan? Okey. 1, 2, 3. Dia tak boleh tanya 2 kali. 1, 2, 3 2 kali semua kena keluar daripada surau ni. Okey. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Ya Allah, di hari yang penuh barakah ini wahai Allah, dengan penuh kerendahan diri dan keikhlasan hati kami tadahkan tangan kami ini ya Allah, dengan tangan yang pernah dan banyak melakukan dosa ini ya Allah. Sudilah kiranya kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Dan ampunkanlah dosa anak serta zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah keringanan badan untuk kami melakukan solat di awal waktu ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah keringanan badan untuk kami solat tahajud ya Allah, ataupun berqiyamul lail untuk wahai Allah. Berikan kepada kami ya Allah keringanan badan untuk kami hadir ke majlis-majlis ilmu ya Allah. Berikan kepada kami wahai Allah
keringanan lidah ya Allah untuk kami membaca Al-Quran setiap hari ya Allah dalam kehidupan kami, dan berikanlah kepada kami keringanan tangan untuk kami memperbanyakkan sedekah ya Allah. Bantulah kami untuk kami perbaiki diri kami ya Allah, dan berikanlah kekuatan untuk kami perbaiki ahli keluarga kami ya Allah. Andai ada nilaian pahala dalam kehadiran kami pada majlis ilmu ini wahai Allah, kami sedekahkan kepada kedua ibu bapa kami dan pasangan kami ya Allah. Yang andai mereka sudah meninggal dunia ya Allah, luas dan lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Andai mereka masih hidup ya Allah, berikanlah kepada mereka kesihatan yang baik dan kekuatan kepada mereka untuk menambah amal ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah rukuk dan sujud kami ya Allah, terimalah kehadiran kami pada hari ini wahai Allah, menjadi amal ya Allah akan menemukan kami dengan Engkau wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih semua, panjang umur rezeki. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum.